أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia, Yang Amat Datuk Haji Abbas bin Nurdin kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah maghrib hari ini bagi menyambung kitab Hidayah As-Salikin. Yang dihormati Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan ilmu kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan penuh ta'zim silakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan Gemenur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala tanpa disangka-sangka pada malam ini dipertemukan kita sekali lagi bagi menyambung kitab Hidayatus Salikin sepatutnya minggu depan jadi saya dihubungi oleh pihak ni pimpinan Gemenur Iman malam ni menggantikan kuliah yang lain yang ustaz ni tak dapat Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada malam ini, mengampunkan dosa-dosa kita, memberkati pertemuan kita ini insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung bacaan kitab kita muka surat 6 buku ni lah kitab ini, kitab terjemahan kitab Hidayatus Salikin muka surat 6 yang bertajuk qadar fardu ain pada ilmu. Setakat mana
yang menjadi fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib ke atas setiap mukallaf, ya. Wajib fardu ain. Fardu tu wajib lah. Ain ni siapa dia? Ain ni apa maksudnya? Ke atas diri orang tu. Orang yang mukallaf maksudnya, ya. Maknanya yang telah ditaklifkan syarak padanya, yang berakal, yang baligh, yang sampai Islam kepadanya, ya. Tidak yang sempurna panca indera, ya. Yang sempurna panca indera sekurang-kurangnya tidak bisu dan juga tidak buta dalam masa yang sama, ya. Itu dikira terbeban ataupun tertanggung taklif hukum syarak ke atasnya, ya. Jadi fardu ain ni maksudnya fardu atas individu kita, ya, yang telah capai, ya, umur mukallaf, yang kita panggil mukallaf. Maknanya kalau kita umur mukallaf ni lebih kurang 15 tahun lah, ya. 15 tahun pada ghalibnya, ya, pada kebiasaan. Qadar wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid daraini amin. Ke surat 6, qadar fardu ain pada ilmu. Yang pertama, qadar fardu ain pada ilmu tauhid, iaitu mengenal sekadar dengannya dapat mengetahui zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya yang salbiyah. Ni kita dah belajar lah, ya. Dan sifatnya yang subutiyah, ya. Pensabitan. Dan dengan sekira-kira dapat mengesahkan imannya, ya. Yang ini mengenal apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mustahil baginya dan yang harus baginya, ya. Demikian juga mengenali seumpama itu pada sekalian Rasul, salawat dan salam bagi mereka, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka. Manakala mengenal lebih daripada itu adalah fardu kifayah. Dia ni qadar. Ni kita, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi di awal kitab ini, ya, pada mukaddimah, ya. Ini baru mukaddimah kitab ini nak tunjuk pada kita sebagai seorang Islam yang mukallaf setakat mana. Ini baru bab tauhid. Mana ada ulang kaji tauhid di sini. Alhamdulillah kita dah khatam 2 kitab, ya. Risalatut Tauhid dan juga kitab Matan Ummul Barahid, syarah Matan Ummul Barahid. Ya, sekurang-kurangnya kita dah faham dah, ya. Sebab disebut di sini, ya, iaitu qadar menuntut ilmu tauhid ini, iaitu nak mengenal pencipta kita, nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengetahui zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya yang salbiyah, ya. Apa maksud salbiyah? Penafian. Penafikan apa? Menafikan segala kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mula daripada sifat nafsiyah wujud, kemudian sifat salbiyah qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, ya. Itu apa dia? Itu sifat-sifat salbiyah, ya, menafikan apa? Menafikan kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa menafikan kekurangan? Contoh sifat qidam, ya. Qidam maknanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, kita sambung balik insya-Allah.
Jadi di awal muqaddimah kitab ini kita ulang kaji baliklah. Ya, ni qadar wajib menuntut ilmu tauhid tadi ni, mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifatnya yang salbiyah, menafikan segala kekurangan. Contohnya sifat qidam. Apa maksud qidam? Tidak ada permulaan. Macam mana sifat qidam ini menafikan kelemahan, kekurangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala ada permulaan, maksudnya dia lemah. Ya, sama macam makhluk yang ada permulaan. Ya, bila sifat Allah taala itu bersifat dengan qidam, tak ada permulaan. Kan, tapi akal kita nak dicernakan ataupun dimaktubkan dalam akal fikiran kita, hakikat bagaimana tu wallahu alam jawabnya. Macam mana pula Allah Taala tak ada permulaan? Ya, cuma apabila kita faham yang ada permulaan itu adalah makhluk, ya, kan berbeza antara makhluk dengan khalik. Allah Taala pencipta kita, yang menciptakan kita. Bila yang orang yang mencipta mestilah lebih hebat, lebih agung daripada yang dicipta. Ya. Jadi sifat qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi. Semua sifat-sifat salbiyah ini nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ternafi daripada apa-apa kekurangan. Ya. Itu sifat salbiyah. Dan sifatnya yang subutiyah, penyabitan. Apa yang kita nak sabitkan ni? Kita nak sabitkan sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani nak kita sabitkan, ya, lebih-lebih lagi kepada sifat wahdaniyah. Ya? Jadi sebab itu bila kita kaji dengan lebih mendalam lagi, ya, bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan nak mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah, ya. Ya, yang kita baru saja khatam kitab, ya, Syarah Matan Ummul Barahin, ya, wa yujma'u hadhihi al-aqaid, kan. Ya, kita bacalah dalam kitab sebelum dalam Matan Ummul Barahin. Dan terhimpun dalam aqaid, ya, 50 i'tiqad yang kita belajar, ya, di dalam 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi 2 kalimah syahadah inilah yang terkandung tauhid kita, ya, yang kita belajar 50 akidah, 20 sifat yang wajib, ya, bagi Allah, yang mustahil ada 20, 1 yang harus, ya, 4 yang wajib bagi Rasul, yang mustahil ada 4, 1 harus, 9, jumlahnya 50, ya. Jadi 50 sifat inilah, ya, yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah. Ya, sebab itu apabila disebut 2 kalimah syahadah ini ada tuntutannya di segi dibahas oleh para ulama. Ya, apa tuntutan ataupun rukun syahadah ini? Ya, rukun 2 syahadah ini, 2 kalimah syahadah ini. Ya, sekurang-kurang apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, ya, sebelum ini saya dah sebutlah, apabila kita berzikir la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Kat sini dia sebut yang subutiyah. Dia nak mensabitkan apa yang kita nak sabitkan, ya, dalam 2 kalimah syahadah itu. Apabila kita berzikir la ilaha illallah,
apa yang kita nak nafi, apa yang kita nak isbat. Ya, kita nak menafikan ada Tuhan lain selain daripada Allah yang sama sifatnya seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nafi. Dan kita isbat, kita nak isbatkan hanya Allah itulah Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita sembah. Dalam rukun syahadah nak mengisbatkan esa wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala itu dipecah pula 3, ya. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al ataupun perbuatan. 3, ya. Ini dah 3 dah, itu rukun syahadah. Satu lagi apa dia? Nak mengisbatkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Beriman kepada Nabi, ya, beriman kepada Rasul, terutama kepada Nabi kita lah, dan segala yang dibawa oleh Nabi. Ini, itu yang dia sebut ni. Nak mensabitkan subutiyah. Ya. Dengan sekira-kira dapat mengesahkan imannya. Ya. Jadi apabila kita melafazkan kalimah syahadah, La ilaha illallah, dalam hati sambung Muhammadur Rasulullah, tu kena ada 4 rukun syahadah tu kena ada. Mengesakan Allah, ya, menafikan ada Tuhan lain selain daripada Allah, ya, menafikan adanya Tuhan lain yang bersifat sama macam Allah Subhanahu, yang setara dengan Allah, tak ada. Itu dah la tu, kalimah la ilah, ya, tak ada Tuhan yang lain. Illallah, isbatkan Allah itulah, ya, yang wahdaniyah, ya, yang esa pada zat, esa pada sifat, ya, esa pada perbuatan, ya. Yang tu yang kita nak isbatkan, nak sabitkan, ya, waktu bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, ya. Jadi barulah sah iman kita. Ni tu tujuannya, sekira-kira dapat mengesahkan imannya, ya. Siapa yang angkat tangan ni? Puan Syarifah Nur Hayati, sila. Kalau ada soalan ke apa ni? Angkat tangan. Mungkin terangkat tangan tu Datuk. Boleh terus insya-Allah. Kata dia tertekan ke apa tu? Ataupun boleh saya teruskan, ya? Teruskan Datuk. Saya rasa dia tertekan tu. Boleh saya teruskan? Silakan. Alright, okay. Jadi yakni mengenai apa yang wajib bagi Allah Ta'ala yang mustahil, itu tadi saya dah sebut lah, ya. Demikian juga seumpama itu pada sekalian Rasul, ya. Jadi qadar menuntut ilmu tauhid ini yang menjadi fardu ain atas kita supaya dapat mengesahkan iman kita, ya. Dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat 20 yang kita belajar itulah, ya. Dan juga sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekurang-kurang, ya. Baru sah iman, ya, baru sah iman kita, ya. Lebih daripada itu fardu kifayah, ya. Dalam perbahasan yang lain, ya, termasuk juga, ya, rukun-rukun iman yang lain lah, ya. Itu sekurang-kurang lah, ya. Rukun iman yang 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, malaikat, ya, hari kiamat, qada dan qadar, ya. 6 rukun iman, ya. Sekurang-kurang, ya. Kita kena tahu yang asas, ya, untuk mengesahkan iman kita. Cuma para ulama membahagikan biasanya kepada 3 saja. Kalau kita buka balik kitab Risalatul Tauhid, ya, 3 pecahan ilmu tauhid ni apa dia? Nak mengenal Allah, ya, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul, dan yang ketiga beriman kepada perkara yang ghaibiyah, perkara ghaib, ya. Okey, dalam chat room ni apa ni, ya.
Maaf baru masuk kitab ni saya tertinggal. So malam ni muka surat 6 ya, dah masuk muka surat 7 muka surat 6 yang pertama iaitu ya, siapa yang baru masuk lah ya, iaitu takat ataupun kadar belajar ilmu tauhid. Itu yang pertama. Apa takat dia ataupun setakat mana yang wajib kita belajar ilmu tauhid ni? Setakat untuk mengesahkan iman kita. Macam mana nak mengesahkan iman kita? Kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jalan apa yang kita guna dalam kita mazhab i'tiqad Ahlus-Sunnah wal Jamaah ini? Mengenal Allah melalui manhaj yang dibawa oleh Al-Imam Abu Mansur, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu dengan belajar sifat 20. Ya. Mengenal Allah melalui sifatnya yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Dan juga belajar beriman kepada Rasul, ya, mengetahui 4 sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil ada 4 dan 1 yang harus. Itu ya, untuk mengesahkan iman kita ya sekurang-kurang ya. Dan juga beriman kepada perkara yang ghaib ya. Itu kalau pecahan yang dibahagi kalau kita dalam kitab tauhid kita yang dahululah, Risalatul Tauhid. Boleh buka baliklah yang di awal-awal tu kan. 3 cabang ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada ghaib, perkara yang ghaibiyah. Apa yang perkara ghaib ni? Banyaklah pecahan dia. Beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada hari kiamat. Sebab semua benda tu benda ghaib, kan? Beriman kepada qada dan qadar, ya. Ini semua termasuk dalam perkara-perkara ghaib yang disampaikan oleh Nabi oleh Nabi kepada kita melalui wahyu ya, disebut dalam Al-Quran ya. Itu tadi beriman qadar fardu ain dalam ilmu tauhid. Yang kedua, muka surat 7 Yang kedua, qadar fardu ain dalam pada ilmu syarak. Ilmu syarak ni apa? Fiqh ataupun syariah ya. Ialah mengenal sekadar dengannya dapat mengetahui segala fardu bersuci, bab taharah, fardu sembahyang, fardu puasa, serta yang membatalkannya, fardu haji, fardu zakat, serta segala yang membatalkannya, dan yang lebih daripada itu ialah fardu kifayah juga ya. Jadi dalam bab ilmu syarak, wajib kita dalam fardu ain fardu ain bagi kita setiap yang dah mukallaf, lelaki dan perempuan, setakat mana belajar. Maknanya kesimpulan di sini iaitu sampai ibadah kita sah. Tak kira lah ibadah apa, sembahyang fardu kita sah, puasa fardu kita sah, puasa Ramadan lah, puasa fardu ya, ataupun puasa yang wajib apa lagi, puasa qada, puasa nazar ya, kena sah. Zakat kita sah, haji kita sah. Jadi macam mana nak tahu sah atau tidak? Mana jawabnya kena belajar ya. Kalau kita tak faham lagi yang mana sah yang mana batal, tak cukup lagi ilmu fardu ain kita tu. Wajib kita belajar. Walaupun terutama yang paling asas iaitu bab bersuci, taharah. Bab taharah ini sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melewati kubur ya. Kubur ya. Dan waktu itulah Nabi SAW mengingatkan para sahabat berapa ramai orang yang diseksa dalam kubur sebab kelalaian ya, kecuaian dalam bab bersuci. Maknanya apa dalam sekalian? Dia bersuci tak betul, tak sah mengikut hukum syarak. Macam mana tak sah mengikut hukum syarak? Saya bagi satu contoh saja.
berkencing, ya. Bila kita berkencing, ya. Sekarang ni tandas moden, tandas duduk semua, ya. Dulu tandas cangkung, sekarang ni nak jumpa tandas cangkung pun susah, terutama di hotel lah, ya. Semua tandas duduk. Bila tandas duduk ni hadirin sekalian, ya, kita dalam bab bersuci ni lepas dah kencing tu kita disunatkan berdehem, kan? Betul kan? Berdehem sekurang-kurang 3 kali. Apa tujuan berdehem ni? Kan? Kita berdehem. Kita berdehem dengan kuat dengan tujuan apa? Supaya saki baki air kencing kita tu keluar. Habis, ya. Tetapi bila tandas duduk ni pengalaman saya sendirilah, pemerhatian saya, ya. Tandas duduk ni kalau setakat 3 kali berdehem tak habis keluar, ya. Tak habis. Ni kena berhati-hati, ya. Jadi berdehem ni pun nak kena betul. Ya. Supaya saki baki air kencing tu habis keluar. Ini perhatian saya lah, ya. Ini pengalaman saya sendiri, wallahualam orang lain. Kalau dalam tandas duduk ni 3 kali berdehem memang tak habis keluar, ya. Kalau saya sendiri sekurang-kurangnya 7 kali, ya. 7 kali berdehem itu pun belum tentu habis keluar, ya. Kadang-kadang kalau apa yang diamal oleh salah seorang sahabat saya lah, beliau ahli majlis fatwa wilayah persekutuan, ya. Dia kata kalau orang lelaki lah, ya, orang lelaki kencing berdiri dalam tandas yang apa sekarang ni, memang dia akan terpercik najis tu, dia kata. Tak sah, ya. Jadi amalan dia ialah dia akan buka habis, ya. Kalau tak kira lah tandas awam ke, yang dia mana singgah mana-mana, kalau nak buang air dia akan buka habis, mana bogel lah, ya. Supaya dia nak dapat nak kencing tu, kalau boleh nak cangkung juga, ya. Supaya habis keluar. Sebab kalau kencing berdiri ni dia terpercik, ya. Sebab dia dah buat apa ni, simulasi. Macam mana dia buat simulasi? Dia ambil kertas surat khabar, dilobangkan, ya. Dia pakaikan pada ni lah, maknanya dia nak kencing tu dia pakai pada ni alat kelamin dia tu. Dia kencing sambil berdiri, ya. Bila kencing sambil berdiri, rupanya air kencing tu terpercik. Kalau surat khabar jelas nampak, ya. Ini sahabat saya tu dia dah ni lah, maknanya dia dengan begitu berhati-hatinya dia, ihtiyati dia buat kajian sendiri. Kesimpulan yang dia dapat, orang lelaki dia kata kalau kencing berdiri dalam tandas yang sekarang ni, kemungkinan besar tak suci. Tak suci pada pakaian, atau kemungkinan yang macam saya sebut tadi, kalau kencing berdiri lagi lah, ya. Berdehem ni tak pasti lagi habis ke tak habis keluar, ya. Kalau setakat 3 kali berdehem tu, saya yakin tak habis keluar, ya. Jadi amalan saya lah kalau saya di rumah ni, ya, sambil mandi tu, walaupun sebab kita tandas duduk, kan, tandas duduk, sambil mandi tu saya akan apa lagi, ya, maknanya mencangkung dan berdehem lagi, ya, dan beristinja lagi, ya, supaya benar-benar bersih, ya. Tujuan apa hadirin sekalian? Supaya apabila bersuci itu sah, barulah sah ibadat kita, ya. Sebab syarat utama kita nak sah ibadat ini mesti suci daripada hadas, ya. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Ini kena berhati-hati, ya. Dan kita bimbang hadis Nabi SAW tadi, berapa ramai orang diazab dalam kubur sebab bersucinya tak suci, bersucinya tak sempurna, bersucinya ala kadar ambil mudah, wal'iyazubillah. Ini sebab tu kita wajib belajar ni. Sebab tu fardu ain belajar walaupun dalam bab bersuci, bab taharah, bab beristinja, ya. Supaya sah bersuci kita,
barulah kita boleh ambil air semayang. Ya, barulah ni belum cerita bab ambil semayang lagi kan. Baru bab bersuci, kencing baru. Ya, berak tak cerita lagi. Kan? Nanti kita ni lah, saya pun tak ingat adakah akan disentuh juga nanti dalam ni. Ya. Ada perincian dia, saya ingat saya rasanya. Ya. Nantilah saya sentuh sepintas lalu dululah. Ya. Sebagai peringatan awal lah, mustahaknya bersuci ni. Ya, mustahak bersuci, taharah. Yang ketiga, ya, masih muka surat 7, yang ketiga ya. Itu tadi tak cerita lagi ya, bab sembahyang yang fardu, yang apa, rukunnya, berapa rukunnya, yang mana yang membatalkan ya, membatalkan wuduk, membatalkan sembahyang ya. Dan bab membatalkan sembahyang ni dulu selalu jugalah kalau saya berkuliah di mana-mana, selalu saya ulang ya. Bab membatalkan sembahyang ni kadang-kadang pun orang tak ambil indah ya. Sebab orang ambil sambil lewa ya. Sebab dalam kitab perukunan yang orang tua-tua dalam ni mungkin tahulah ya, kitab perukunan ni dulu adalah kitab asas ya, belajar fardu ain dulu ya, zaman dulu ya, kitab perukunan. Dalam kitab perukunan ni ada 6 atau 7 perkara yang membatalkan sembahyang ya. Terkentut ya, buang angin lah ya, makan, minum, terbuka aurat dan sebagainya kan ya. Ada 6-7 perkara ya. Berkata-kata ya, ada 6-7 perkara yang membatalkan sembahyang ya. Dalam kitab Matla'ul Badrain ya, orang mengaji pondok, orang sekolah agama Johor mengaji ya, Matla'ul Badrain. Dalam kitab Matla'ul Badrain ni kitab yang lebih besar lah ya. Kata almarhum ayahanda saya yang mengaji pondok dulu, kitab Matla'ul Badrain ni 3 tahun baru khatam ya. Sebab kitab Matla'ul Badrain ni ada 3 ya, ada kitab dalamnya, ada kitab tauhid, ada fiqh, ada tasawuf ya, ada 3 dalam tu. Tetapi dalam kitab Sabilal Muhtadin ya, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari ya, ulama besar Indonesia ya. Ini yang mengarang kitab Hidayatul Salikin ni Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ya. Ada seorang lagi ulama yang hebat, Syekh Arsyad Al-Banjari yang mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Kitab besar ya. Ini orang mengaji pondok yang dah 5 tahun mengaji pondok baru dapat baca kitab ni ya, Sabilal Muhtadin ni ya. Kalau setakat setahun 2 mengaji pondok belum sampai lagi kitab Sabilal Muhtadin ni ya. Dalam kitab Sabilal Muhtadin ada 16 perkara. Nampak ya, kitab perukunan ada 6 perkara, 7 perkara yang membatalkan sembahyang. Kitab Matla'ul Badrain ada 11 perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam kitab yang lebih halus lagi kajiannya, Sabilal Muhtadin, ada 16 perkara yang membatalkan sembahyang ya. Termasuklah ya, antaranya ya, mengada-ngadakan perkara yang tak ada dalam sembahyang. Ini perkara yang boleh membawa batal sembahyang ya. Contoh apa contoh? Kalau boleh saya bagi contoh. Angkat takbir ni, Allahu Akbar, angkat tangan kan. Berapa kali yang sunat dalam sembahyang ni, angkat tangan, angkat takbir ni? Apa boleh jawab? Kita mazhab Syafi'i ni, berapa kali yang sunat? Allah. Ni takbir ni angkat ni sunat lah ya. Takbir tu wajib, angkat ni, angkat tangan ni, sunat. Ya? 4 tempat. Angkat takbiratul ihram tu wajib. Yang angkat tangan ni 3 tempat. angkat tangan ke paras bahu ni ya. 4. Allahu Akbar. Berapa kali yang disunatkan kita dalam sembahyang? Yang disunatkan tu 3 kali. 4 tempat. Betul ke tu 4 tempat? 4 tempat Ya, yang termasuk pertama takbir tu lah ihram. ya. Allahu Akbar. Yang angkat tangan. Itu yang disunatkan. Yang kedua apa? Ya. Nak rukuk kan.
Allahu Akbar, rukuk. Ya. Yang ketiga, naik daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. 3 kali. Ya. Dalam kebanyakan mazhab, 3 kali itu saja yang disunatkan. Kita mazhab Syafi'i ada 1 kali lagi yang disunatkan. Kita angkat tangan takbir. Ya, iaitu bangun daripada duduk tasyahud awal. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lepas tu kita yang hujung dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun bangun kan. Allahu Akbar. Itulah 4 kali. Ya. Itulah kita mazhab Syafi'i 4 kali itu saja. Tapi kita lihat ada orang yang tiap-tiap rakaat, tiap-tiap bangun daripada sujud dia angkat Allahu Akbar. Pemahaman saya lah ya. Kalau kita baca kitab Sabilal Muhtadin, mengadakan perkara yang tak ada dalam solat boleh membawa kepada batal sembahyang. Itu satu contoh sajalah ya. Ini mustahak kita belajar ilmu syarak. Ni yang nombor 2 ya. Muka surat 7 tu, supaya solat kita sah, haji kita sah, puasa kita sah, zakat kita sah, haji kita sah ya. Ni belum baru cerita bab ambil wuduk tadi tu kan, bersuci, ambil wuduk dan perkara-perkara yang membatalkan ya. Ni belum cerita bab yang lain-lain lagi lah ya. Maknanya sekurang-kurang kita belajar ilmu fiqh, ilmu syarak ini, ilmu syariah, sekurang-kurang segala ibadat wajib kita tu sah mengikut hukum syarak. Yang wajib apa dia? Sembayang. Tak sembayang, kena ada wuduk. Wuduk kita sah. Sebelum ambil sembayang, kita kena bersuci daripada hadas, kencing, berak, junub. Kena suci. Nak bersuci itu pun kena sah mengikut hukum syarak. Nampak? Dengan menutup auratnya betul ya. Dan lain-lain lah. Jadi itu yang ibadat wajib sembahyang. Puasa, apa lagi? Zakat, haji, apa lagi? Ibadat yang wajib, haji sekali seumur hidup. Nak sah. Ya. Sah mengikut hukum syarak ya. Itu mustahaknya. Ya, itu baru nak kira dari segi sah saja. Ya. Apa maksud sah? Sah maknanya betul lah mengikut hukum syarak. Belum timbang lagi. Ada pahala ke tak ada pahala. Dapat 100% ke tak dapat. Atau tinggal 70. Atau tinggal 50% pahala. Ini baru bab syarak ini, bab yang nombor 2 tadi ni, baru nak pastikan bahawa ibadah kita tu sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di segi syarak. Cukup betul syarat dia. Ya. Sah dan tidak batal ya. Itu baru tahap tu ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, qadar fardu ain pada ilmu batin ataupun ilmu tasawuf ya. Iaitu mengetahui yang mana dengannya segala amalan yang zahir itu menjadi terselamat daripada kerosakan ataupun fasad, dan terselamat daripada yang membatalkan pahalanya. Ini baru masuk cerita tu pula. Tadi baru cerita sah batal. Cerita ada pahala ke tak ada pahala, ni dia masuk dalam bab yang ketiga. Ya, belajar ilmu tasawuf ni yang kita nak belajar ni. Ni kita baru di peringkat muqaddimah, permulaan. Kitab Hidayatus Salikin ni maknanya kitab permulaan bagi orang yang nak belajar ilmu tasawuf, sekurang-kurangnya kita dapat asasnya. Ya? Sebab apa? Supaya terselamat daripada kerosakan tadi, fasad. Dan terselamat daripada yang membatalkan pahala. Seperti seorang yang bersembahyang dalam keadaan riak. Riak ya. Menunjuklah riak.
Ujub, ya, ujub ni apa? Dia heran dengan diri dia. Oi, aku ni hebat, ya. Hari-hari pergi surau, kan. Oh, hebat aku ni bangun tahajud. Dia ujub pada maknanya dia takjub pada diri dia sendiri. Oi, aku ni dah makam tinggi ni, katakan. Ini ujub, ya. Kosong jawabnya. Wal'iyahzubillah. Ataupun sum'ah. Apa maksud sum'ah? Sum'ah ni suka menyembang ataupun berkongsi, bercerita amalan dia. Selfie, kan? Selfie, masuk dalam grup, masuk dalam Facebook, salam tahajud, ya. Salam tahajud, ya. Tunjuk pula, ya, kepada orang. Ini sum'ah, ya. Cerita pula dengan orang, dengan kawan-kawan di pejabat, kan, ataupun dengan kawan yang menyembang di tengah rewang kenduri, ya. Tengah kenduri. Aku ni ngantuk betul lah hari ni. Apa pasal? Malam tadi tahajud, selalu tahajud bangun pukul 5. Malam tadi pukul 4 dah terjaga, dia kata. Dah tahajud. Allahu Akbar. Kan. Ini contoh. Ya. Ini sum'ah. Ya. Ini semua merosakkan amal ibadah kita. Tak payahlah cerita kat orang. Biarlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita yang nombor 3 ni. Nak membetulkan hati kita. Inilah ilmu tasawuf. Inilah kitabnya yang permulaan yang kita nak belajar. Ya. Dan atau sebagainya. Maka semua itu akan membatalkan pahala sembahyangnya atau ibadah yang lain. Tak kira lah sembahyang apa. Ya. Dan tak kira lah ibadah apa. Ibadah wajib ke, ibadah sunat ke. Inilah ilmu yang kita nak belajar. Ilmu yang apa dia? Ilmu tasawuf. Ya, setakat mana supaya tak rosak, tak hilang pahala kita. Inilah ilmu dia. Ya. Yang kedua tadi baru cerita sah ataupun sah atau batal. Kalau sah mengikut hukum syarak, ya, mudah-mudahan amalan kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa markah dia? Ni yang nombor 3 ni. Ya, yang menentukan. Yang menentukan. Maknanya sama ada amal itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun bercampur dengan tujuan duniawi, ataupun ada riak tadi, ada ujub, ada sum'ah dan sebagainya, yang membatalkan. Ya. Apa maksud membatalkan? Habislah, batal, tak ada. Ya, tak kira. Ya. Macam orang apalah kalau bersukan, kan, batal, kan, dibatalkan. Ya. Bila batal, habislah. Pernah tengok orang lumba lari ataupun main badminton ke atau sebagainya lah. Bila dibatalkan tak kira lah. Servis dia tinggi, kan. Macam main badminton lah, servis dia tinggi daripada pinggang. Dibatalkan. Tak kira lah servis dia tu. Lawan pula yang dapat point. Ya, dapat mata. Kalau lumba lari dibatalkan, terus terkeluar. Ya. Undang-undang sekarang ni lah, saya tahu sebab anak dia saya salah seorang lumba lari lah. Ya. Jadi bila batal ni, terus terkeluar. Tak dikira. Tak qualified pun nak masuk lumba lari tu. Ya. Dia nak lumba lari, kan. Ya. Tak kira lah 100 meter ke 200 meter ke. Bila pistol yang pelepas dia tu tembak. Tembak ya pistol. Ya. Dia lari dulu daripada yang pistol tembak, kan. Jadi batal. Bila batal, terus dikeluarkan daripada perlombaan. Mana batal ni tak kira. Kosong lah. Buat penat dia berlatih, kan. Ya? Macam kita hari ni, maknanya dalam bab ibadah ni, buat penat dia. Kita sembahyang punyalah banyak. Ya? Sujud punyalah lama. Ya? Tetapi sebab hati kita rosak, maka rosak pahala kita. Ya? Dan kata Said Abdul Qadir Al-Idrus yang dirahmati Allah rahimahullahu ta'ala alaih, di dalam kitabnya Ad-Durrus Tsamin, وَلِتَحْصِيلِ هَذَا الْقَدْرِ يَكْفِي الْعَمَلِ بِكِتَابِ مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ
wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal ain. Dan bagi mendapatkan ilmu tasawuf sekadar ini, yakni sekadar fardu ain, memadai dengan mengamalkan apa yang ada dalam kitab Minhajul Abidin kepunyaan Imam Al-Ghazali yang rahimahullahu ta'ala alaih, dan mengenali huraian ilmu batin yang lebih daripada itu bukanlah fardu ain. Ini kata Syekh Abdul Qadir Idrus, ya. Kalau ikut Syekh Abdul Qadir Al-Idrus ni makna tinggi juga piawaian dia, ya. Sebab apa saya kata tinggi? Kitab, dia kata dengan kita baca kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ni kitab tinggi bagi orang sufi, ya. Kita kitab Hidayatus Salikin ni kitab bawah lagi. Maknanya kalau ikut kata Syekh Abdul Qadir ni, maknanya tinggi juga dia punya piawaian dia, ya. Tetapi tak apalah, ya, hadirin sekalian, untuk saya, untuk kita semua, ya, kita mengaji kitab ni pun alhamdulillah dah ni, ya, syukur alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita nak dapat kita satu pedoman untuk kita meluruskan hati kita, nak membetulkan niat kita, nak mendidik jiwa kita betul-betul kerana Allah. Memang payah nak buat ni. Cakap je senang. Termasuklah saya ni, ya. Cakap je senang, ya. Tak dapat betul-betul ikhlas kerana Allah, ya. Memang susah. Tak apalah, kita cubalah, ya. Kita faham dulu, ya. Kita belajar dulu, kemudian kita faham, kita cuba hayati dan kita cuba amalkan, insya-Allah, ya. Dan kita bersungguhlah, bersungguh, bermujahadah. Tu yang kita bermujahadah ni maksudnya bersungguh, ya, bersungguh, ya. Memang nak belajar ni, masya-Allah. Yalah, maklumlah kita ni ramai dalam ni, ramai dah yang tua-tua dah kot, ya. Ramai yang tua pada saya pun ada, ya. Sebab belajar ni masya-Allah cabaran dia, ya. Mengantuklah, nak fokus, maklumlah dah tua kan, bateri dah kurang, ya. Betul lah. Bateri dah kurang, ya. Nak faham satu hal, nak menghayati satu hal, nak beramal satu hal lagi, ya. Tak apalah, ya. Tak apa. Kita sekurang-kurangnya kita usaha. Tu pada saya lah, ya. Usaha nak belajar, ya. Sebab mungkin dengan barakah kita belajar, kita niatkan betul-betul kerana Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala buka untuk kita, Masya Allah, ya. Allah Ta'ala buka jalan untuk kita, jalan untuk faham, ya, jalan untuk kita, mudahkan kita beramal, ya. Ini rezeki masing-masing lah, ya. Jadi kalau Allah Ta'ala tak mau dengan kita ni, macam-macam lah, wal'iyazubillah, ya. Asyik ada je hal kan, tak dapat nak belajar, wal'iyazubillah. Asyik ada je halangan, tak dapat nak pergi belajar, tak dapat nak, yang semuanya tak dapat. Wal'iyazubillah. Ya. Sebab itu dia kena mujahadah tadi tu. Ya. Nak bersungguh melawan, dan pertama kita punya ni lah, ya, hawa nafsu kita. Sebab kita ni maklumlah, macam saya ni dah umur 56 tahun dah tahun ni kan. Kalau ikut hati, umur 56 tahun ni, kadang-kadang saya cakap juga dengan isteri saya, rasa lama dah kerja ni, dah 30 tahun lebih dah saya bekerja ni, kata. Macam tak sabar nak pencen, ya. Sebab apa, maklumlah, ya. Rasa dah macam nak rehat, ya, nak pergi jalan-jalan kan, ya, makan angin, ya. Jadi kadang-kadang kita lupalah bahawa Allah Ta'ala jadikan kita di dunia ni sebagai khalifah. Nak memakmurkan dunia ini, kita ada tanggungjawab sebagai khalifah. Nak menunaikan, ya, menunaikan perintah Allah, ya. Orang yang ada ilmu dengan ilmunya, orang yang ada kelebihan duit dengan duit dia, dengan kekayaannya,
Semua nak, ini semua kena ni, semua kena kira. Jadi balik kepada mujahadah tadilah. Kalau nak kira penat, memang penat kena sekalian memang penat. Kita daripada pagi, saya pun daripada lepas subuh tadi keluar ke Kuala Lumpur menemankan anak saya ada program di Universiti Melaya. Sampai rumah balik tadi lebih kurang pukul 6.30 petang. Sampai 6.30 petang. Jadi memang penat jugalah 6.30 tadi dalam kereta dah beritahu dah pada isteri lapar ni kata lapar 6.30 balik, alhamdulillah isteri dah siapkan makan, kita makan sempatlah, berarti mana tak sempatlah makan sebelah petang dengan apa ni, kemudian bersiap untuk solat maghrib, alhamdulillah bersama kita pada malam. Kalau nak ikut penat, memang penat hadirin sekalian hari lain pun sama juga kerja dan sebagainya. Jadi mujahadah, balik pada mujahadah tadi hadirin sekalian saya ingat hadirin sekalian pun sama juga maklumlah usia dah lanjut. Tadi ada yang sebut dalam chat ni ada 74 dah umur saya tak tahulah sampai ke tidak umur ni Opah 67 Christmas ni okey dia ramai dah ni veteran dalam ni. Tak apa dia sekalian yang mustahak kita ada kesungguhan, kita ada kemahuan kita ada kemahuan, insya-Allah bila ada kemahuan di situ ada jalan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ini Allah Taala sebut dalam Quran. Siapa yang bermujahadah bersungguh-sungguh pada jalan kami belajar nak mengenal Allah, belajar fardu ain, belajar ilmu tasawuf dan sebagainya man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami akan hidayahkan, kami berikan petunjuk kepada untuk melalui jalan-jalan kami. Jalan nak pergi mana? Jalan nak balik kita ni nak balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa agak-agak dalam ni dah memang ready dah nak balik ni. Bukan balik kampung nak balik menemui pencipta kita lah siapa dalam ni agak-agak mengaku dah ready dah, kata anytime kalau mati okey, tak ada hal dia kata. Siapa berani apa ada ke yang berani mengaku I'm ready? Semua akan cakap bekalan tak cukup lagi Puan Siti Rokiah kan betul takut nak mati ni, tapi macam tak takut kan bila sebut mati takut, tetapi perangai kita macam tak takut kehidupan kita seharian macam tak takut termasuklah saya yang bercakap ni sebab kita dilalaikan oleh dunia kan dilalaikan oleh ini mustahak ni. Sebab itu dalam kitab ini awal-awal ni disebut 3 tadi tu. Yang pertama qadar wajib menuntut fardu ain dalam bab tauhid, yang kedua dalam bab fiqh ataupun ilmu syarak, dan yang ketiga dalam bab ilmu tasawuf. Lebih-lebih yang tasawuf lah. Yang tasawuf tadi ni supaya amal ibadah kita tidak rosak, tidak hilang Okey. Habis muka surat 7 kita pindah muka surat 8 baru nak masuk fasal yang pertama. Ni baru nak masuk dalam kitab tadi baru mukadimah ada soalan ke setakat ni? Dekat chat tak ada Datuk. Kalau daripada jemaah tak pastilah. Kalau ada yang nak tanya bila sebut pasal bekalan ni lah, bekalan nak balik menemui pencipta kita, kita pun tak tahu sama ada bekalan kita cukup ke tak cukup Yang mustahak kita belajar bab tasawuf ni dalam kitab Hidayatus Salikin ni, supaya kita harap-haraplah dengan sedikit kepahaman dalam bab tasawuf ni membetulkan hati kita dan mengikhlaskan hati kita kepada Allah, supaya bekalan kita ni tak bocor tak bocor umpama kita bawa bekalan lah, kita ada 5 guni beras lah contoh kan, bawa
masuk naik atas kereta kuda. Kalau zaman dulu kereta kuda lah kan. Ya. Kita tak perasan bahawa guni beras kita tu dah bocor rupanya. Ya. Bawa 5 guni beras daripada Seremban nak sampai Kuala Lumpur. Ya, rupa-rupanya sampai dekat Sungai Besi dah tinggal suku je. Kita pun tak perasan bocor kat mana kan. Kita tak perasan ada sekalian. Inilah kita punya pahala macam tu lah. Ya. Kita pun tak tahu pahala kita tinggal banyak mana, entah kosong, entahkan negatif. Boleh jadi negatif tau. Ya. Boleh jadi negatif. Ya. Kena ambil kat orang, betul? Ya. Kalau kita mengumpat orang nanti, pahala kita diambil dari orang. Ya. Wala'iyazubillah. Ya. Tak apalah dan sekalian, kurang-kurangnya kita dah ada dah ni. Dah betul lah ni. Ya. Kurang-kurang kita hadir dalam majlis ilmu ni, sekurang-kurang mudah-mudahan lah, dengan barakah majlis ilmu ni Allah Ta'ala hadirkan para malaikat untuk memohon keampunan bagi dosa kita, dan mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu ni dapat sedikit sebanyak lah, ya. Sebab majlis ilmu ni majlis yang barakah, ya, disebut dalam hadis dan sebagainya, ya, oleh para ulama, ya. Walaupun kadang saya sendirilah, ya, kadang bila belajar kitab, ya, waktu saya universiti tu pun sama juga. Kadang-kadang bila baca kitab ni kita tak faham, ya. Baca kitab kita tak faham. Maklumlah kitab yang kitab tak berbaris satu hal, ya. Untuk guru baca laju pula, ya. Dia hurai, ada yang kita faham, ada yang tak faham, ya. Jadi tak apa, ya, sebenarnya tak apa, tak ada masalah, ya. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pun dah ada barakah dah, insya-Allah, ya. Jadi jangan ni lah, jangan serik lah. Jangan serik, jangan rasa jemu, ya. Sebab itu sebenarnya mungkin daripada nafsu kita, mungkin daripada hasutan syaitan, ya. Yang tak nak kita ni belajar, ya. Yang tak nak kita ni menuntut ilmu, ya. Pukul 8 lah, dengan pukul 9 hampir, pukul 9. Kita baca sikit lah. Pasal yang pertama, kelebihan ilmu yang bermanfaat. Ya, muka surat 8. Kelebihan ilmu yang bermanfaat itu banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, maksudnya Allah Ta'ala akan mengangkatkan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan juga yang dikurniakan ilmu beberapa pangkat yang tinggi. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajah ma baina ad-darajataini masiratu 500 am. Artinya bagi sekalian ulama itu ada beberapa pangkat mengatasi pangkat orang mukmin sebanyak 700 pangkat. Jarak di antara setiap dua pangkat itu adalah 500 tahun perjalanan. Beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala mengangkat orang yang ada ilmu, ya. Ini kelebihan ilmu yang bermanfaat, ya. Ada seorang inilah orang kampung saya lah, ya. Saudara juga, ya. Pangkat pak saudara lah, ya. Sepupu pada mak saya, ya. Umur pun dah 80 lebih dah, 85 tahun umur dia, ya. Nak cerita pasal ilmu ni, ya. Adalah belajar pondok sikit-sikit, ya. Jadi dia ni anak tunggal, ya, anak tunggal, dan kelulusan tak ada, sekolah darjah 6 je, ya. Dulu ni sekolah darjah 6 ni kalau pandai boleh jadi cikgu dulu,
tapi dia tak ada lagi dapat jadi cikgu, dapat kerja di bawah JBA, Jabatan Bekalan Air, jadi buruh buruh JBA, termasuklah kerja dia ni. Dulu kerja JBA ni bersihkan apa ni, dia macam JKR jugalah, JPA ni dia jaga bekalan air ni, dia jaga tepi-tepi apa ni, sungai, bersihkan tepi sungai, tepi apa ni, parit kan, kelulusan tak ada, sampai dia kata orang ada yang bercakap, kau ni tak ada guna, dia kata, tak ada guna, maklum kerja rendah, kerja maknanya peringkat paling bawah lah kiranya kan, maknanya kalau kerja pejabat hari ni maknanya kerja tukang kebun lah, lebih kurang macam tu lah, jadi orang pandang rendah, orang pandang rendah. Bagaimana dia bila orang pandang rendah begitu, dia tanam satu azam, tanam satu azam. Dia kata bagaimana dia nak mengangkat darajat diri dia, supaya orang tak hina lah, maksudnya tak dipandang hina oleh orang. Jadi dia bertekad belajar agama ni, terutama ilmu Quran. Kebetulan dia ada suara lah, ada suara, dan dia belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar tarannum, belajar berzanji marhaban, kerja ni, kerja tukang kebun, lebih kurang macam tu, lebih kurang kerja apa, orang kata kerja tepi jalan lah, orang kata kan. Jadi orang pandang hina, jadi dia belajar bersungguh-sungguh, daripada seorang guru kepada seorang guru, sampailah dia boleh betul lagu ni. Maknanya kalau kitab berzanji tu dia boleh baca tanpa pandang ni lah, tanpa pandang muka surat, dia boleh baca. Satu hari dia di tempat yang lain, bukan di kampung lah kan, tempat dia bekerja tu di dekat ada kawasan di Kuala Pilah tu, ada kawan dia buat kenduri. Kawan dia ni satu tempat kerja ni tahu yang dia ni dah pandai mengaji, dah pandai berzanji, jadi hari buat kenduri tu ada berzanji marhaban, berzanji marhaban, jadi dia pun adalah orang tak pandang kan, duduklah. Kalau Tok Lebay, Tok Haji ni duduk di Serambi tu, duduk di ujung sekali kan, dia duduklah dekat-dekat dengan tangga kan. Maklumlah orang pun tak nampak, orang pun tak kenal, jadi kawan dia tadi ni bila tengok dah berzanji tu, bila orang kampung ni ataupun bila buat kenduri ni, biasa dia tak duduk sama dia, sebab dia menghebohkan orang, masak lah macam-macam kan, nak buat persiapan jamuan dan sebagainya, jadi dia tiba-tiba kawan ni naik atas rumah, dia kata ini bagi kawan saya ni baca, dia kata, pakcik saya ni lah, pakai pasal, cuba bagi pas kepada ni kawan saya ni, biar dia baca, dia kata. Bila bagi apa ni kitab berzanji tu, pakcik saya ni dia pun baca lah. Bila dia baca ni, semua orang terpegun. Yang tengah masak datang bawa senduk, yang dia duduk di dapur datang berduyun-duyun datang, mana punya orang ni, dia kata, punya sedap baca dengan tarannum dia, dengan apa, bawa senduk, bawa apa ni, senduk gulai keluar, nak tengok, nak meninjau, siapa mamat mana yang baca, dia kata, ni ilmu, ini kelebihan ilmu, cerita pasal kelebihan ilmu, selepas hari tu, barulah orang tahu, orang angkat darajat dia, tak sedar bawa senduk betul, tak sedar bawa senduk, yang bawa senduk, yang bawa pinggan, yang bawa ni kan, ni, nak tengok siapa yang baca ni, qari daripada mana, bagaimana Allah Ta'ala, ini baru ilmu sikit tu yang Allah Ta'ala.
belum lagi ilmu-ilmu yang lain lah ya. Ini kelebihan. Sebab dalam hadis ni disebut ni ya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ni beza ulama, mana orang yang berilmu lah ya, dengan orang mukmin ya, ada beberapa pangkat ya, sebanyak 700 pangkat jarak. Orang mukmin lah orang beriman. Ya, di kalangan orang beriman ni ada orang berilmu. Jarak dia 700 pangkat ya. 700 pangkat ya. Setiap satu pangkat ke satu pangkat tu jarak dia 500 tahun perjalanan ya. Jadi kalau tengok ni pening kita nak mengukur ni ya. Nak mengukur, jarak jauh sangat kan. Beza orang mukmin dengan orang beriman ni jauh ya. Jadi hadis ini nak menunjuk kepada kita betapa Allah Ta'ala mengangkat darajah orang yang berilmu. Jadi hadirin sekalian, walaupun kita dapat belajar sikit ya, dapat faham sikit, tetapi dapat kita share dengan orang lain ya, sekurang-kurangnya dengan ahli keluarga kita ya, dengan adik-beradik kita, itu pun dah memadai dah ya. Sebab dengan ilmu yang kita ada ni, sekurang-kurang yang pertama kita nak beramal, nak faham, nak beramal ya. Mudah-mudahan dengan barakah amalan itu Allah Ta'ala kurniakan pahala pada kita ya. Lebih lagi sikit kita faham, dapat kita share dengan orang lain ya. Saya dah kenal bila dah, yalah, mungkin yang dalam ni lebih banyak makan garam daripada saya lah ya. Bila kita bercampur gaul dengan orang, macam-macam orang kita jumpa ya. Kadang-kadang kita nampak orang itu biasa-biasa saja ya. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah ya, di sebuah masjid ya, di sebuah masjid di Kuala Lumpur lah, di Kuala Lumpur, di sekitar kawasan Ceras ini. Saya ada program waktu itu dengan kawan saya lah ya, dan kawan saya yang saya anggap dia guru jugalah ya. Kita ada mutalaah ya. Dan dalam masjid itu ada ruang-ruang orang belajar ya. Ada satu tempat orang belajar bahasa Arab, adalah 5-6 orang ya. Ketika tak ada kuliah lah, dia tak ada kuliah dekat masjid tu ya. Dan ada satu tempat ni ada orang belajar Quran ya, orang belajar Quran. Yang saya peliknya waktu tu, saya terkejut, yang mengejutkan saya lah, yang belajar Quran ni Pak Haji, pakai kopiah putih ya, tua dah, saya ingat umur dalam sekitar 70 lah saya ingat. Pak Cik ni belajar Quran. Yang mengajarnya tak pakai kopiah ya, tak pakai kopiah, tak pakai ni. Dah lah tak pakai kopiah, rambut panjang pula. Anak muda lagi. Baru saya ingat dalam umur 20-an, 30 macam tu lah kot ya. Rambut panjang, tapi dia ikat rambut dia ya, dia ikat rambut panjang, boleh ikat lah ya, melepasi bau rambutnya. Saya dengar dia mengajar ya. Saya curi-curi dengar lah ya. Ini ilmu punya cerita lah ni ya. Saya tengok dia mengajar Pak Haji tu ya, baca Quran. Anak muda yang kita nampak rockers ni, mat rock ni, dengan rambut panjang dia, pakai seluar jean, pakai t-shirt ya. Mengajar Pak Haji yang pakai baju Melayu lengkap dengan kopiah putih ya. Pak Haji ni baca merangkak ya. Anak muda yang mat rock ni tadi ni baca Quran, Masya Allah ya. Saya pun terperanjat ya, tengok, subhanallah, dengan tajwid dia bagus ya. Sebab tu jangan pandang pada rupa. Kita tak tahu lagi orang ni punya ilmu macam mana ya. Saya dah beberapa kali dah ya, terserempak dengan orang yang macam ni ya, yang kadang-kadang kita pandang dia sebelah mata je kan. Jadi sebab itu dia bukan pandangan luaran
ya, dengan pandangan zahir, ya. Sebab ilmu ni tersembunyi, kan? Masa bila kita tahu orang ni ada ilmu dan tak ada ilmu? Masa bila? Ada banyak cara lah. Yang pertama, kita tengok bagaimana tindak tanduk dia, kan? Kita tengok tindak tanduk orang ni, kita boleh perasan insya-Allah. Orang ni bukan sembarangan, ya, bukan sembarangan. Yang kedua, kita tengok bila kita tahu orang ni ada ilmu ke tak berilmu, kita bila kita bercakap dengan dia, ya, bila kita bercakap dengan dia, ya, baru kita perasan, ya. Saya dah 2-3 kali dah, ya, berjumpa orang macam ni, ya. Baru kita perasan, Masya Allah, orang ni bukan calang-calang orang, ya. Ada ni lah, ya. Itu dari segi bab ilmu lah, ya. Apa pun hadirin sekalian, ya, yang saya nak cerita ni ialah yang di awal fasal yang pertama ni nak menunjuk kelebihan ilmu, ya, kelebihan ilmu. Yang kedua, dan firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maksudnya sesungguhnya yang takutkan Allah Ta'ala itu adalah dari kalangan hamba-Nya yang alim, yang berilmu, ya. Ini yang kita nak kejar, ya, insya-Allah, ya. Kita nak kejar sekurang-kurangnya kita dapat ilmu yang bermanfaat, walaupun mungkin tak banyak, ya, tetapi dapat memandu kita, ya. Dapat memandu kita sekurang-kurangnya kita lepas 3 perkara tadilah, bab tauhid, bab syarak, ilmu fiqh, ilmu syariat, dan bab tasawuf, ya. Dapat memandu hati kita supaya pahala amalan kita tidak rosak, ya. Ini 3 sekurang-kurang, ya, ilmu bermanfaat yang kita nak kejar, ya, yang kita nak kejar ni, insya-Allah. Dah hampir 9 suku, ya. Saya berhenti dulu kat sini, ke surat 8 ni. Kalau ada 1 soalan, 2 soalan, insya-Allah nanti kita sambung muka surat 9 lah di kuliah yang akan datang, insya-Allah. Boleh Silakan. Kalau ada berhenti di sini dulu. Kalau ada Kalau ada soalan dalam chat room ada ke? Dekat chat room nampak macam tak ada tadi. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya. Kalau ada yang nak tanya terus, silakan. Boleh tanya kat Datuk. Assalamualaikum Datuk. Buku saya dia lain. Tak ada soalan, saya ni lah, ya. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih lah. Datuk, ada soalan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf, ya. Kita ni sama-sama belajar, ya, sama-sama nak membetulkan diri kita, ya, termasuk saya lah, ya. Tak dengar, siapa yang tak dengar ni, ya. Kita sama-sama lah, ya. Maknanya bukan makna saya baca kitab ni saya pandai daripada hadirin sekalian, tak ada, ya. Assalamualaikum Datuk. Datuk dengar saya tak? Ya, saya ni pun sama, serba kekurangan, ya. Serba kekurangan. Saya buka mic cakap tapi Datuk tak dengar. Siapa ni? Saya nak bertanya pasal buku, Datuk. Saya nak bertanya pasal buku, Datuk. Datuk dengar tak soalan saya? Datuk tak dengar kot. Datuk tak dengar ni. Nak suruh Datuk keluar masuk balik. Datuk dengar tak suara saya? Keluar masuk balik. Itu dah nak habis pula dah. Ya, habis dah. Kalau saya keluarkan ambil masa pula lagi. Tak masuk. Nak tanya soalan kan? So patutlah saya cakap tadi macam Datuk tak dengar. Tak apalah, ya. Jadi apa ni saya ni, ya. Ada problem ya. Moderator pun tak cakap saya tak dengar ya. Moderator boleh cakap ke? Saya dah cakap tapi Datuk tak dengar. Saya dah cakap. Datuk.
Tak apalah Datuk, tak dengar, kita sambung minggu depan. Itulah sebab rasanya mungkin. Okey. Okey Datuk, sebab tadi saya cakap memang Datuk tak dengar, patutlah jemaah cakap pun Datuk tak dengar. Oh, okey. Minta maaf. Saya sentuh komputer saya. Okey. Okey, boleh. Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk. Patutlah saya cakap tadi. Banyak kali saya selit-selit tengok Datuk tak perasan. Allahu akbar. Datuk buka mic yang ini. Yang ini tak dengar, tak ada suara. Ada soalan lain lagi ke? Alhamdulillah. Ada lagi nak bertanya, sila. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya bukan berkenaan dengan pengajian malam ni lah. Cuma nak tanya berkenaan dengan anjing. Jiran saya bagi tahu, dia tanya, dia kata kalau dia nampak anjing tu masuk kawasan jiran depan rumah dia. Lepas tu jiran tu tak tahu. Lepas tu berdosa ke tak kalau dia tak bagi tahu orang tu? Maksudnya. Masya-Allah. Lepas tu dia kata dia nampak anjing tu lalu bawah sidai kain, dia kena kain. Lepas tu macam mana? Dia kalau nak kena setamak ke? Anjing ni kalau dia kering bukan najis. Kecuali terkena air liur dia, najis dia yang basah, ya. Itu baru najis mughalazah. Jadi kena cuci dengan ni lah, ya. Saya pun ada pengalaman. Ya, saya ni duduk di kejiranan saya ni orang Islam kita 30% saja, ya. Waktu mula-mula duduk sini dulu, ingat tahun yang pertama saya ingat. Tahun yang pertama ke tahun yang kedua, ya. Jadi anjing di kejiranan saya ni terlepas. Waktu itu kebetulan pintu rumah saya terbuka. Dia masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah Jadi sebagai ihtiyati, walaupun kita nampak dia kering dan tak ada najis, saya ambil juga ikhtiar waktu tu, minta bantuan ada orang kerja mingguan di rumah saya ni. Seminggu sekali datang bantu cuci rumah dan sebagainya. Carilah tanah cuci macam samak lah maknanya, sebagai ihtiyati, ya. Jadi kalau kata yakin anjing ini kering, tak ada meninggalkan apa-apa bekas dan sebagainya yang basah, yakin kain tak kena air liur anjing tu, tak ada masalah, ya. Dimaafkanlah, ya. Sebab kita hukum yang zahir saja, wallahu a'lam. Itu kalau kata yang dia tak bagi tahu lagi kat orang depan rumah tu yang anjing tu masuk kawasan rumah dia, sebab pagar dia memang dia buka. Oh, tak masuk dalam rumah kan? Tak masuk dalam rumah, cuma kawasan luar aja. Ya. Kawasan Kalau luar. waktu tu kebetulan kering semua, panas, ya. Tak ada baru lepas hujan basah-basah, itu tak adalah, ya. Dan maksudnya dia tak bagi tahu lah tuan rumah tu. Yang kata dia nampak anjing tu masuk. Jadi tuan rumah tu tak tahu kata rumah dia anjing masuk. So, dia tanya berdosa tak kalau dia tak cakap kat orang tu? Oh, tak dapat saya nak jawab tu berdosa tak berdosa tu. Minta maaf. Itulah dia kata dia segan nak cakap. Dia kata takut nanti bergaduh pula. Dia kata kalau dia cakap nanti bergaduh pula sama jiran sebelah tu. Dia tak nak cakap tu. Okey. Okey, saya tak boleh nak bayang ni apa sebab nak bergaduh pula tu. Saya tak boleh nak benda. Dia lepaskan anjing dia, tapi kawan ni pun bersalah juga sebab kenapa dia tak tutup pagar, kan? Ya. Yalah. Okey, terima kasih Ustaz. Kita ambil hukum yang zahir ialah senang. Ya, kita ambil hukum yang zahir, maknanya kalau tak ada najis, tak ada ni, kering, dalam keadaan kering dan sebagainya. Inilah, ya. Okey. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Wan Aisyah. Silakan. Tadi kan saya tertarik dengan cerita Datuk tu kan, tentang orang yang boleh datang semangat kerana dia dihina sampai dia mencari ilmu. Itu dia nak hidayah tak Datuk? Ya. Dengan cara dia tu, dengan semangat yang ada tu, tapi tu bukankah hidayah daripada Allah Datuk? Wallahu a'lam, mungkin juga itu salah satu, ya, ya. Hidayah daripada Allah, ya. Hidayah Allah Ta'ala ni datang macam-macam cara. Almarhum, salah seorang almarhum tuan guru saya lah, pak saudara saya sendirilah, yang belajar di selatan Thailand.
Waktu dia pergi belajar di selatan Thailand tu umur dia 13 tahun. Ya. Kenapa dia pergi sampai begitu sekali merantau ke negara orang mencari ilmu? Ya, pak saudara saya ni, ya, dah meninggal lah dah, ya. Meninggal sebelum sebelum Covid dulu meninggal, ya. Di Thailand, dan tuan guru dia ada buka pondok dia sendiri, anak murid dia ramailah beratus lah juga, ya, anak murid dia. Dia waktu malam, kalau di kampung saya ni, waktu malam raya dan malam nak tengok anak bulan puasa, dia baca doa, dia rumah ke rumah. Kan? Dia baca doa rumah ke rumah. Jadi dia tunggulah. Waktu tu dia umur 12 tahun ni kan, umur 12 tahun, 13 tahun ni, sampai pukul 3 pagi tunggu untuk lebay ni datang nak baca nak baca doa ni, dari rumah ke rumah ni. Dia kata bukan macam ni, dia kata. Kan? Orang dah tidur dah berapa kali mimpi dah, baru datang, baru sampai untuk lebay. Sebab banyak rumah kan. Ya, malam raya ni. Sampai satu rumah tu takbir ramai-ramai kan. Takbir, ambil masa dah. Lepas tu tahlil lagi. Lepas tu doa lagi. Ya. Lepas tu kadang untuk lebay ni orang nak bayar fitrah lagi. Satu rumah tu dah berapa puluh minit dah kan. Dalam kampung tu, itu yang kata sampai pukul 3 pagi tu. Jadi, ini mendatangkan semangat pada arwah pak saudara saya ni. Ya. Jadi, waktu umur dia 13 tahun tu, dia tekad nak belajar. Dia pergi ikut orang mengaji pondok ke Patani, Thailand. Ya. Ikut ni lah, orang di kawasan Johor, Kuala Pilah ni waktu tu. Waktu tu umur dia 13 tahun. Bila dia pergi tu, tak balik-balik. Tak balik-balik sampailah saya ingat umur dia, ikut cerita mak saya ni, umur dia dah 20 lebih dah. Ya. Barulah dia ada balik kampung. Ya, baru balik kampung. Waktu tu dia dah ni lah, maknanya dah ya. Dah jadi ustaz dah lagi kan. Dah umur 20 lebih, dia bawa kawan-kawan dia, ya. Kemudian akhirnya dia tok guru di sana. Ya. Kemudian barulah berhubung balik ni. Ya. Sampailah dia menjadi antara orang yang dihormatilah di selatan Thailand ni, arwah pak saudara saya ni. Ya. Macam mana saya tahu dia orang yang dihormati? Waktu saya pergi, kami keluarga kami pergi rumah dia. Saya pertama kali pergi ke rumah dia tahun 98. Tahun 98 tu, waktu tu saya dah kerja dah jadi hakim syar'i di Mahkamah Syariah Tampin. Waktu tu saya jaga Tampin dan Kuala Pilah. Jadi kami pergi 3 kereta, konvoi pergi ke rumah. Waktu saya sampai tu, ada askar datang, tengah berborak dengan pak saudara ni, yang tuan guru ni lah. Ya. Jadi kita pun baru sampai tu, kita ni lah, biarkanlah. Ya. Bila askar ni dah balik, ya, barulah kita bersalam apa semua dengan pak saudara ni kan. Okay. Pak saudara saya daripada kampung ni tanyalah, siapa tu bang? Adik dia tanyalah kan, siapa tu bang? Itu dia kata itu jeneral kawasan. Jeneral kawasan selatan Thailand tu, askar ni datang ziarah pak saudara saya. Tu saya kata tu, mana dia orang yang dihormati lah, ya, di kawasan itu, ya, di wilayah selatan Thailand. Ya. Jadi banyak lagi lah ya, cerita-cerita kelebihannya ni banyak lah. Ya. Nanti itu tak apalah. Ya. Jadi ni yang sebut tadi pasal hidayah tadi tu. Maknanya itu mungkin salah satu hidayah lah. Allah Ta'ala datangkan kita ni dengan orang hina kita, tak ada ilmu. Orang nampak kita tak berguna, pangkat rendah. Ya. Dan sebagainya, mendatangkan semangat. Itu pun satu hidayah lah. Ya. Dan banyak lagi lah. Kalau cerita-cerita orang-orang alim, ahli-ahli cerita para wali Allah ni. Ya. Semuanya banyak yang bermula daripada ni lah.
Ya. Ada yang bermula daripada tak pandai lah. Ya. Imam Ibn Hajar sendiri kan, kita Ibn Hajar. Belajar 40 tahun ya. Sampai umur dia 40 tahun tak pandai-pandai. Ya. Sampai dia merajuk bawa dari sampai kan dia jumpa air menitik atas batu tu. Kan? Air menitik atas batu sampai lekuk batu tu kan. Itu cerita Ibnu Hajar. Ya. Imam Ibnu Hajar ya, yang mengarang kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ni kalau orang pondok ni mana 20 tahun mengaji pondok baru boleh baca lah. Kitab Tuhfah ni. Ya. Ini kitab yang kalau mana orang mengaji kitab Tuhfah ni boleh jadi mufti lah. Ya. Itu Imam Ibn Hajar. Sebab itu dipanggil Ibn Hajar. Bila dia nampak air menitik atas batu tu, barulah Imam Ibn Hajar ni terfikir, Allah kata, air yang menitik status lama-lama lekuk batu ni. Kata. Aku ni kalau belajar betul-betul pandai. Kata. Ya? Itu semangat. Hidayah Allah Ta'ala datang. Itu yang dia ambil batu tu. Ibn Hajar ni dia ambil seketul batu, dia masuk dalam mulut dia. Dia masuk dalam mulut dia kumam. Bukan telan, dia kumam dalam. Itu yang kita panggil, itu gelaran Ibn Hajar itu. Ya? Bila akhirnya jadi orang alim, jadi hafiz, jadi orang alim, mengarang berbagai kitab besar-besar. Ya? Itu Imam Ibn Hajar. Ya? Imam Ibn Hajar itu kisah lah. Wallahu a'lam. Sekadar cerita lah. Dah pukul berapa ni kita? Terima kasih Ustaz. Datuk. Ya. Ustaz, dah 9.30 tapi boleh tak raikan satu lagi soalan tadi Last tak one. Okay, last one. Wan Nur Rasma, Assalamualaikum Datuk, nak mohon pencerahan macam mana nak jaga bab suci dari segi binatang belaan seperti kucing yang berak kencing kat sangkarnya, terutama kaki kucing tu sendiri kadang tak perasan kena najis ataupun tak. Tu kata kita, yang pertama kita hukumnya kan yang zahir je. Ya. Dia bersuci ni kena hilang bau, Rupa, kena hilang rasa, rupa. hilang warna. 3 kan syarat. Syarat bersuci. Hilang bau lah. Kalau ada bau tu makna ada lagi najis. Rasa, kan kalau najis ni kan licin kan. Kalau kita pegang nanti kan ada rasa licin. Rasa licin, rasa ada lendir tu ada. Itu hilangkan sampai habis. Kemudian warna, nampak kuning ke perang ke apa ke. Kena hilang 3 ni baru bersih. Itu najis mutawassitah. Najis pertengahan kan. Ya? Najis mutawassitah. Kalau najis mughalazah, anjing dan babi tadi, itu kena basuh 7 kali. Salah satu dengan air yang bercampur tanah. Itu dia. Ya? Jadi yang lain tu kita hukumkan dengan yang zahir sajalah. Maknanya kalau kita nampak bersih, bersihlah tu. Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Bersihlah tu. Ya. Jadi, okey. Ya, yang itulah sebagai panduan umum lah dulu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, Ya, alhamdulillah. okey. Terima Kita- kasih sangat banyak Ustaz sebab lajak masa, ya Allahu Akbar. Okey. Tak apa. Nanti saya ingat itu ni kot. Kita boleh berhenti dulu lah kot ya. Boleh. Okey. Saya Yang baik daripada betul. Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, kekurangan saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Baik, Masya-Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza Datuk di atas perkongsian hari ini, Masya-Allah. Rasa memang macam tak cukup masa, mungkin minggu hadapan kita akan bersama dengan Datuk lagi insya-Allah Amin. untuk menyambung kita insya-Allah, mudah-mudahan. Saya buat sedikit bahan boleh Datuk? Untuk Boleh. besok? Sila. Okey, kuliah Isnin kita 14 Oktober esok insya-Allah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 6.45 pagi dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah terjemahan hikam Jawi insya-Allah. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang Allah berkehendak
kebaikan untuknya, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam urusan agama, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Saya mewakili Gemulung Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur. Terima kasih kepada tim Gemulung Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada malam ini. Dengan itu, mohon sekali lagi Fadil Datuk untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.